itu. You faham? So, saya tengok you orang join kelas Google Meet, jangan ingat ini ialah bagi muka kepada saya. You jangan ingat you belajar untuk saya. Okay? Kamu belajar untuk diri kamu. Saya di sini untuk membimbing. Jangan salah faham. Lain kali you jadi doktor ke apa, saya pun tak dapat gaji you. Betul tak? You usaha siapa untung? You untung, parent you untung. Betul tak? Okay, hari ini masuk cell electrolysis. Ini merupakan subtopik yang agak panjang, tak boleh settle dalam sesi PTPR yang 3 masa ini. Elektrolit dan bukan elektrolit. Apa maksud elektrolit? Elektrolit merupakan bahan kimia yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Dan bahan kimia ini, ingat kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Kalau bukan elektrolit, dia merupakan bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan kerana dia ada ion-ion yang bebas bergerak. Bukan elektrolit merupakan sebatian kovalen. Contoh, pelarut organik. Pelarut organik seperti tetraklorometana, propanon, metiobenzina. Manakala elektrolit merupakan sebatian ion. Contohnya larutan natrium klorida, larutan pepum 2 nitrat, asid dan alkali. Tahu kan asid dan alkali? Asid nitrit, asid hidroklorik, asid sulfrik, alkali, natrium hidroksida, larutan amonia, elektrolit ini, bila ia sebatian ion dalam keadaan berbejauh, dia tak boleh menghembuskan elektrik kerana tiada ion-ion yang bebas bergerak. Apabila sebatian ion ini dalam keadaan leburan atau aqueous, terdapat ion yang bebas bergerak, maka ia dapat menghembuskan elektrik dan ini merupakan elektrolit. Dan yang ini kamu sudah belajar dalam bab ikatan kimia. Okey, peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Ini lagi. Dan ataupun sifat alkali tanpa kehadiran air, molekul tanpa kehadiran air, asid dan juga alkali tidak dapat mengion untuk menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak. Maka apabila asid dan alkali berada di dalam pelarut organik, maka dia bukan elektrolit. Dan dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Faham tak? Kalau tak ada respon bermaksud faham
Sekiranya kamu ingin tahu lebih ke, you menggaji sesuatu, you tak faham, you boleh DM saya lah. Okay? Saya ada masa, saya akan, bila free, saya mesti akan reply kamu. Bolehkah anda mengenal pasti bahan elektrolit dan bahan bukan elektrolit? Cuba anda imbas kembali tentang kekonduksian elektrik sebagian ion dan sebagian kovalen yang dipelajari di tingkatan 4. Yang ini tadi pun saya dah terangkan lah. Ada kaitan dengan bab asid base dan garam. Dan juga ikatan kimia. Seterusnya, pamem 2 bromida dan natrium klorida adalah contoh elektrolit dan merupakan sebagai ion. Pamem 2 bromida ini adalah garam tak terlarutkan, di mana apabila ia dipanaskan, dia akan melebur, menghasilkan ion pamem 2 dan ion bromida. Ini keadaan leburan. Natrium klorida juga, tapi takat lebur natrium klorida lebih tinggi lah berbanding dengan pamem 2 bromida. Asetamida, CH3CONH2 dan glukosa adalah contoh bukan elektrolit kerana dia hanya merupakan sebagian kovalen. Masih ingat tak? Sebagian kovalen terdiri daripada molekul. Sebagian kovalen merupakan atom-atom bukan logam yang berkongsi elektron. Atom-atom bukan logam, karbon, hidrogen, oksigen. Nitrogen. Jadi atom-atom ini akan berkongsi elektron membentuk ikatan kovalen. Dia sebagian kovalen. Sebagian kovalen terdiri daripada molekul. Tiada ion-ion bebas bergerak, maka ia tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Ia merupakan bukan elektrolit. Seterusnya, perbandingan nanti ada Okey. Sekejap lagi kita akan bincangkan apakah yang akan berlaku pada elektron. Perbandingan antara konduktor dan elektrolit. Jadual 1.8 menunjukkan perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Apakah bezanya? Konduktor ialah bahan yang mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan, tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Manakala elektrolit ialah bahan yang mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Beza ini. Bermaksud apa? Perubahan kimia. Dan sekiranya berlaku perubahan kimia, dia ada tindak balas kimia. Dia akan menghasilkan hasil tindak balas yang lain, yang baharu, yang lain daripada bahan tindak balas. Ada bahan baharu yang dihasilkan. Konduktor ialah bahan mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Elektrolit, bahan mengalirkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk di unsur-unsurnya. Elektrolisis nanti belajar.
Konduktor dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bergerak bebas. Kan dia ada kaitan dengan ikatan logam. Ingat balik bagaimana ikatan logam terbentuk. Ikatan logam ini terbentuk apabila atom logam menggermakan elektron valensnya. Atom logam ini senang untuk membebaskan elektron valensnya. Elektron valens ini akan membentuk apa? Elektron C. Akan membentuk lautan elektron. Charge positif bagi atom logam dengan charge negatif bagi elektron, lautan elektron ini, ini bermaksud charge elektrostatik lah. Inilah merupakan ikatan logam. Sementara elektrolit dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Ini tahu kan? Konduktor. Kekondusian elektrik bagi konduktor semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Untuk elektrolit, kekondusian elektrik semakin bertambah apabila suhu semakin meningkat. Opposite. Contoh konduktor adalah logam dan grafit. Grafit merupakan karbona, pensel lead. Contoh elektrolit adalah maksudnya, bukan ini special punya kerana dia ada elektron yang bebas bergerak dalam kekisi. Elektrolit contoh sebagai ion dalam keadaan larutan aqueous atau leburan dan juga asid dan alkali. Sebahagian boleh dikelaskan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Bagaimana anda membuktikan sesuatu bahan tersebut merupakan satu elektrolit? Okey? Di sini setiap kumpulan dikehendaki memilih satu bahan X untuk dikaji. Bahan X yang dibekalkan adalah seperti senarai yang berikut. Pepejal kuprum klorida, pepejal glukosa, pepejal asid oksalik, amonium aqueous, cecair heksana, cecair etanol. Dengan mengambil kira faktor-faktor keselamatan dan sifat bahan X, anda boleh menggunakan susunan radar seperti darjah 1.22 dan darjah 1.23 untuk menentukan kekondusian elektrik bahan X. Ini tak melibatkan pemanasan. Ini ia melibatkan pemanasan kerana kalau pepejal, you kena leburkannya. Nak tengok dalam keadaan leburan, adakah dia dapat mengkondusikan elektrik. Yang ini kalau bahan itu dalam keadaan cecair ataupun larutan aqueous, makalah guna susunan radar darjah 1.22. 1.23 untuk yang A, B dan C yang pepejal. Sediakan satu pembentangan ringkas aktiviti yang anda jalankan dengan memasukkan maklumat di bawah. Pemerhatian sama ada mentor menyala atau tidak. Di inference dari pemerhatian anda. Maksudnya sebab mengapa mentor menyala atau mengapa mentor tidak menyala. Si kesimpulan sama ada bahan yang dipilih adalah elektrolit atau bukan elektrolit.
Okey, untuk yang A ini. Pepejal kupum 2 korida merupakan, bolehkah pelajar jawab yang A ini? Mentor menyala atau tidak? Siapa nak volunteer jawab di sini? Ke saya one man show seorang cakap saja? Syok sendiri tak tahu you faham ke tidak? Or you silent protest? You want to remain silent, you don't want to answer anything. So, teacher pick nama. Chun-Kit, boleh? Boleh nyatakan pepejal kupum 2 korida boleh tak ya? Menyalakan mentor. Sebelum pepejal kupum 2 korida dipanaskan, bolehkah ia menyalakan mentor? Chun-Kit punya mic macam rosak tak ada respon. You tahu tak, saya sangat penat, you tahu tak? You orang protes, you orang tak nak beri respon. Tak masuk apa? Pepejal ke apa? You kena terangkan. Bukan saya ambil SPM, you tahu tak you orang? 为何要为难老师？你们问自己。老师的工作在学校好像做牛做马这样子，对你们讲比较硬的话又不可以听，对你们讲软的话又听不进。到底你们要老师怎样？你们自己想一下啦。Tak apalah. Pelajar respon, saya pun tak tahu dia nak cakap apa. Saya tak faham juga. So, biarlah saya seorang yang cakap. Kalau you masih tak faham, kamu boleh study sendiri ataupun you boleh tanya. Sebab masa pun suntuk. Pepejal kupum 2 korida tidak dapat mengkondusikan elektrik. Kupum 2 oksida hanya boleh mengkondusikan elektrik dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Kupum 2 korida boleh larut dalam air yang merupakan garam terlarukan. Okay, pepejal glukosa. Glukosa merupakan sebatang kovalent. Ia tidak akan mengkondusikan elektrik dalam apa-apa keadaan. Sama ada pepejal ataupun leburan ataupun aqueous. Ia takkan mengkondusikan elektrik. Maka mentor takkan menyala. Okay. Yang ini pepejal kupum 2 korida mentor takkan menyala. Tetapi larutan kupum 2 korida ataupun leburan kupum 2 korida akan menyalakan mentor. Kalau mentor menyala bermaksud ia merupakan elektrolit. Pepejal asid oksalik tak dapat mengkondusikan elektrik. Ia merupakan bukan elektrolit. Dalam keadaan pepejal. Tetapi kalau dengan kehadiran air yang menjadi larutan asid oksalik, maka dapatlah ia mengkondusikan elektrik. Kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Untuk ammonium aqueous, ada kehadiran air dalam kali ini, maka ia merupakan elektrolit. Pemerhatian mentor menyala.
Ini mentol menyala. Terdapat ion-ion bebas bergerak untuk mengkonduskan elektrik. Secara heksana dan etanol, kamu tengok dia punya formula molekul. Karbon, hidrogen dan oksigen. Ketiga-tiga jenis unsur ini merupakan bukan atom. Dia merupakan sebahagian kovalen. Unsur bukan logam dia akan membentuk ikatan kovalen dengan berfungsi elektron dan membentuk sebahagian kovalen. Sebahagian kovalen tidak akan mengkonduksikan elektrik dalam apa-apa keadaan. Okay. Macam ada seorang pelajar tak join tak tahu siapa. Belum ada pecah rekod lagi lah. Maksud 100% attendance Google Meet. Okay, elektrolisis sebahagian lebur Apa maksud elektrolisis? Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebahagian dalam keadaan lebur ataupun larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Pentingnya kena tahu nyatakan maksud elektrolisis. Okay? Soalan tentang maksud akan disoal dalam soalan struktur. Tak boleh gugurkan sebarang kat sini. Dia semua penting. Ialah proses penguraian sesuatu sebahagian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melalui. Unsur juzuk bermaksud contoh pambam dua bromida, ia lebur ia akan menghasilkan ion-ion pambam 2 dan ion bromida yang bebas bergerak. Ini masing-masing akan tertarik ke elektrod. Okay, untuk dinyacaskan. Dan dia akan membentuk atom ataupun molekul. Atom molekul ini merupakan unsur juzuk. Okay, unsur juzuk bagi sebahagian itu. Contoh atom pambam dan atom molekul bromin. Apabila arus elektrik dialirkan melalui elektrolit, ion-ion bergerak bebas, anion iaitu ion negatif bergerak ke anode dan cation, ion positif bergerak ke cathode. Ini penting pelajar take note please. Anion ialah ion negatif. Kan yang saling berlawanan cas akan saling menarik. Anode ialah terminal positif. Hari itu hari bila Isnin you belajar sel kimia kan. Anode ialah terminal negatif. Tapi untuk sel elektrolisis, anode ialah terminal positif. Okay. Anion tertarik ke anode, cation tertarik ke cathode. Ingat ini, sangat penting. Tertarik ke sana buat apa? Untuk dinyacaskan. Electrolysis 叫电解，它产生出来的就是已经 neutral 了的 atom 或者是 molecule。
Aktiviti MAMA 1E mengkaji elektrolisis leburan pambem 2 bromida. Sebut pambem 2 bromida TBBr2 Radas yang diperlukan bigar, makropija ni, bateri, mentor, elektrod karbon, wayar penyambung, circuit wire, switch, tunggu kaki 3, alat segi tanah liat, alat segi 3 tanah liat, penuruh bansen. Penuruh bansen tak perlu dilukis, dia cuma diwakili oleh anak panah dan label dengan panaskan saja. Okay, kita fahamkan prosedurnya. Isi mangkuk pija dengan serbuk pambem 2 bromida sehingga separuh penuh. 2. Letakkan mangkuk pija itu di atas alas segi 3 tanah liat pada tungku kaki 3. Okey. Tapak bagi mangkuk pija sangat kecil. Anda dah pernah buat eksperimen untuk menentukan pembeli imprit magnesium oksida kan? Anda tahu mangkuk pija itu tinggi dan tapaknya kecil. Tak boleh letak kat kasar dawai. Mesti guna alas segi 3 tanah liat. Okey? Baru ia takkan tergelincir. Okay? Takkan senang nak jatuh atau pecah. Sambungkan elektrod karbon pada bateri, mentor dan switch dengan menggunakan wayar penyambung. Sambungkan elektrod karbon kepada switch, bateri dan mentor dengan menggunakan wayar penyambung. Lepas tu, panaskan serbuk pambem 2 bromida sehingga lebur. 5. Celupkan elektrod karbon ke dalam leburan pambem 2 bromida. Panaskan serbuk pambem 2 bromida hingga lebur dulu, baru celupkan elektrod karbon ke dalam leburan pambem 2 bromida. Dan hidupkan switch. Tekan switch ini, sambung litar, angkatkan litar. Masa tu you kena perhatikan. Perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada anode. Selepas 5 minit, actually kena perhatikan keduduk anode dan kathode. Selepas 5 minit, matikan switch dan dengan cermat tuangkan leburan pambem 2 bromida ke dalam sebuah bikar. Perhatikan bahan yang terbentuk pada anode dan kathode serta rekodkan pemerhatian. Okey, semasa elektrolisis pambem 2 bromida, elektrolisis leburan pambem 2 bromida pada ni kathode ni anion tertarik ke anode, cation tertarik ke kathode. Okey, pada kedua anode dan kathode akan terdapat perubahan kimia. Maksud ada tinabas kimia berlaku, ada persamaan. Kita kena tahu tulis setengah persamaan. Dalam bab ini, semua adalah tentang setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan, pematian inference. Okay. Saya guna yang gambar raja atas. Saya tengok bawah ada tak? Oh, okey, ada. Okay. Kita tengok raja 1.25. Ion pambem 2. Okay, apabila pambem 2 bromida ini dalam keadaan leburan, maka terdapatlah ion-ion yang bebas bergerak. Okay, ion pambem 2 bercas positif, maka dia akan bergerak ke terminal negatif. Ingat, cation tertarik ke kathode.
anion tertarik ke anode. Senang ingat kan ni? AA, KK sama. Anion tertarik ke anode. Cation yang bercas positif tertarik ke kathod. Yang saling apabila cas berlawanan dia akan saling menarik. Tertarik ke sana buat apa? Untuk dinyacaskan. Okey. Sekarang you belajar macam mana nak tulis setengah persamaan. Okey, yang anode saya tulis kat sini. Biar okay, first you kena tahu ini dulu persamaan pengayonan. Kamu kena tahu apakah ion-ion yang bebas bergerak yang terhasil. Okay, apabila sebut problem dua berbeda dileburkan. Ada ini. Okay. Anion tertarik ke anode untuk dinyacaskan. So, bromida dia akan bentuk bromin. Cara ialah apa? Kat anode mesti berlaku apa? Proses apa? Hari itu saya dah beritahu. Tak kira ia merupakan sel kimia ke atau sel elektrolisis. Kat anode mesti berlaku pengoksidaan. Di mana elektron akan dibebaskan. Cara tulis menderma elektron, jangan tulis Br negatif tolak E ya, salah. Derma elektron di mana elektron mesti sebelah kanan samaan. Seimbang setengah persamaan ini. Okey, ini merupakan pengoksidaan. Ion bromida membebaskan dua elektron membentuk molekul bromin. Kat kathod, ion bambang 2 menerima elektron membentuk atom pelambung. Maka ada pepejal kelabu akan terenak pada kathod. Dari sini gas perang akan terbebas pada anode. Dia akan gas perang. Saya faham tak ini pemerhatian? Sebelum you tulis pemerhatian, mesti tahu tulis setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan. Anode berlaku pengoksidaan, kathod mengalami penurunan. Elektron bergerak dari anode ke kathod. Elektron yang dibebaskan oleh ion bromida ini akan bergerak melalui litar luar ini sampai ke sini. Dan ion palmum 2 yang tunggu kat sini punya, yang tertarik kat sini, dia akan menerima elektron tu. Dan akan terenak. Dinyacaskan menjadi atom palmum. Maka pepejal kelabu akan terenak pada kathod. Terbentuk. Inference ialah kamu nyatakan apakah nama hasil itu. Gas perang ialah ini. Gas bromin. Terbebas. Ini atom pelambung terbentuk. Faham tak? Okay, beza terhasil atau terbentuk ya. Terbentuk biasanya merupakan pepejal. Kalau gas, kita biasanya guna terhasil atau terbebas. Okay, gas bromin ini dia akan terbebaslah ke dalam ini elektrolit di terhasil.
Elektrokarbon adalah elektrod lengai ya. Okey. Ulang balik apa maksud elektrolisis? Ingat elektrolisis dia berlaku perubahan tenaga dia guna bateri kan. So, tenaga elektrik akan berubah kepada tenaga kimia. Ada perubahan kimia pada elektrod. Iaitu ion-ion akan masing tertarik ke anod dan katot, iaitu anion tertarik ke anod, cation tertarik ke katot untuk dinyacaskan. Dan hasil yang terbentuk pada anod atau katot adalah atom atau molekul yang neutral. Okay. Ini saya pun sudah terangkan, nanti you try lah buat. Semua orang pun boleh download ini, ya tak? Bukan, this is not a secret, okay? You may refer. Read until you understand. Then whatever you write, okay? Kamu faham, you boleh aplikasi nanti. Okay, persamaan ion keseluruhan yang mewakili elektrolisis leburan pamung 2 bromida. Ini ya. Persamaan ion keseluruhan. Okay, macam ini buat dalam bentuk paper. Sebenarnya kebanyakan pelajar 5 Amber memang sangat baik. Okay, dia sangat konsisten, perseverance, steadfast. Teruskan. Kita buat lakukan sesuatu, kita lakukan dengan ikhlas. Okay, bukan untuk manusia. We do not serve humans. Okay, ingat, masing-masing kita ada religion. So ingat, siapakah Tuhan kamu? Okay, serve the Lord. Jadi ini saya harap you boleh buat nanti. Tak payahlah lukis apa benda, you boleh just nak lukis-lukis, you nak foto set boleh lah tanpa. Okay? Cecair guna ni lah, dia tak panas-panaskan, leburkannya kan. Kalau ia pepejal, dia guna susunan atas ni. Leburan atau ini leburan, ini untuk larutan. Tahu beza Okay. Okay, saya nak tengok persamaan ion keseluruhan. Sorry tadi saya salah jelas. Persamaan ion keseluruhan adalah setengah persamaan pengoksidan dan penurunan gabung dengan masukkan ini. Masuk, apa yang tinggal itu you combine saja tulis semula yang merupakan persamaan ion keseluruhan. Ya. So apa yang penting sampai yang dibincang tadi ialah pelajar kena tahu. Okey. Nyatakan ion-ion yang terdapat dalam elektrolit. Apabila sebut pamum 2 berminat melebur, dipanaskan hingga lebur, dia akan ada ion-ion bebas bergerak. Kena tahu apakah ion-ion yang terdapat dalam leburan itu. Kemudian tentukan ion yang tertarik ke katot, ion yang tertarik ke anod ialah apa. Kena tahu tulis setengah persamaan. So follow ini, urutan ini. Kalau you boleh buat sendiri tanpa merujuk kepada jawapan, maksud kamu sangat faham.
Okay, ada video ni, video ini. Video pertama, tadi video kedua. Nanti lepas kelas saya baru share linknya. Link video dan teks. Okay, ini merupakan satu carta ahli elektrolisis pamam bromida lebo yang telah anda belajar tadi ya. Okay. First, kena tahu tentukan ion-ion yang hadir dalam leboran. Sebagian ion itu. Contoh pamam bromida, ion-ion yang hadir ialah ion pamam 2 dan ion bromida. Ion bromida ialah anion. Ion negatif akan tertarik ke terminal positif. Anion tertarik ke anode. Cation tertarik ke kathode. Untuk dinyacaskan. Bersama setengah di anode. Di anode mesti berlaku pengoksidaan. Apa maksud pengoksidaan? Ia bermaksud kehilangan elektron. Elektron dibebaskan. Jadi elektron letak sebelah kanan. Sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan negatif 2. So, cas dah seimbang untuk setengah persamaan ini. Elektron bergerak dari anode ke kathode. Di kathode, ion pamam 2, okay, yang tertarik ke terminal negatif atau kathode, dia pula akan menerima elektron itulah. Terima ini. Dan akan dinyacaskan membentuk atom pambung. Kamu tak nak sebut dinyacaskan pun boleh, tak ada masalah. Kalau dalam inference, kamu hanya terangkan saja. Setengah persamaan dalam bentuk ayat. Pemerhatian ialah pemerhatian untuk hasil. Sekarang dibebaskan. Ini pepejal kelabu terbentuk pada kathode. Hasil ataupun inference. Bromin dihasilkan. Ini pambem terbentuk di kathode. Penerangan. Ini pun merupakan inference. Ini merupakan penerangan untuk setengah persamaan dalam bentuk ayat. Samakan. Dua ion bromida membebaskan dua elektron membentuk molekul bromin. Ion pamam 2 menerima dua elektron membentuk atom pambung. Dalam penerangan setengah persamaan, ingatlah nyatakan ni jenis zarahnya. Ion ke, molekul ke, atom, semua kena nyatakan. Okay? So, ingat, kat anode mesti berlaku apa? Di anode mesti berlaku pengoksidaan. Di kathode mesti berlaku penurunan. Cukuplah ya untuk hari ini you belajar satu benda dia. Dua benda lah. You belajar apa beza elektrolit dan bukan elektrolit. Dan elektrolisis leboran pamam 2 bromida. Okay. Aktiviti 1L dengan menggunakan peta pemikiran sesuai, ramalkan pemerhatian dan terangkan bagaimana hasil elektrolisis terbentuk pada anod dan katod bagi leboran zinc oksida, leboran magnesium klorida. Ini you saling kembali sahajalah .
You guna ni carta alil. Bukan salin lah ha. Macam saya galakkan you salin-salin je nanti exam macam mana. You fahamkan. Okay, boleh rujuk. You tengok cara presentationnya. Dia present ikut ini carta. So ikutlah carta ini. Betul. I think. Laboran zinc oksida yang tertarik ke anode. Kena tahulah, you kena buat catatan kat note. Sendiri kena tahu setengah persamaan apa benda. Kena tahu setengah persamaan dulu, baru boleh nyatakan pemerhatian dan inference. Yang atas ini merupakan pemerhatian. Kotak bawah itu merupakan inference. Inference dapat dari mana? Tadi saya sudah kata, inference ialah dari setengah persamaan. Jadi saya minta anda tolong tuliskan setengah persamaan di atas anode dan kathode ini. Sebab ini itu sangat penting. You tak ada itu, you nak fikirkan dalam otak, you tak nak tulis, nanti mungkin salah bayangkan. So, lebih baik you tulis, you sendiri nampak baru you tulis. Ini ialah teknik nak jawab ini. So, first you tulis macam ini. Saya share macam mana nak buat. Nyatakan ion-ion yang hadir dalam laboran zinc oksida. Dia ada ion zinc dan ion oksida. Ini laboran dia, you belum masuk yang larutan. Larutan lain kali. Ada ini je dua. Anode ialah terminal apa? Anode is terminal positif A+. Cathode terminal negatif. So, mana satu yang tertarik ke anode? Tulislah dia punya formula ion kat sini. Mesti yang bercas negatif. Itu anion, iaitu ion oksida ini tertarik ke anode. Dan cation tertarik ke cathode. Then you tulis setengah persamaannya. Penyacasan ion itu. Kat anode apa berlaku? Tulis kembali ya. Ion oksida ini, dia akan dinyacas masuk, dia akan dari ion ni, dia akan bentuk molekul. Oksigen takkan wujud sebagai atom. So, caranya dia bebas 2 elektron. Lepas tu kena tengok seimbang tak persamaan ini. 2O, tapi ini satu je, tetap tak seimbang. So, kena seimbangkan. Betul kan lah. Macam ni. Barulah setengah persamaan pengoksidaan ini betul. Lepas tu. Sudah tahu ni zinc elektron akan bergerak dari anode ke cathode. So, zinc, ion zinc yang tertarik ke cathode ini akan menerima elektron ini. Untuk membentuk, dinyacaskan membentuk atom zinc. So, ini boleh padamlah. Sebab you sudah tulis kat sini kan. Faham? Kena nyatakan ion-ion yang hadir dalam laboran sebahagian ion itu dan di atas anode ini kena nyatakan setengah persamaan yang berlaku. Setengah persamaan pengoksidaan dan ke cathode, setengah persamaan penurunan. Baru pemerhatian dan ini inference apa.
Kalau boleh, you nyatakan apa yang you tulis ini ialah apa benda. Nyatakan ini, inference, dot, macam ni. Pemerhatian, dot, ini apa benda baru nyatakan. So, you kena tahu. So, ini secara tak langsung, you educate yourself. You remind yourself. Cuba pemerhatian ialah, you nyatakan dia gas ke berbejal dan dia ada warna ke tak ada warna. Kalau ada warna, dia warna apa? Kalau gas, dibebaskan. Atau kalau dia merupakan pepejal, terenak atau terbentuk. So, setakat ini pelajar jelas tak apa tentang tugasan-tugasan hari ini? Jangan rasa surprise lah. Ini buku macam ini saya follow je. Saya tak perlu lagi cari latihan lain. Bila naik sekolah, saya guna modul kimia itu. Okay, supaya kamu lagi mengukuhkan lagi pemahaman lah. Siapa ada masa you buat modul kimia itu kat rumah? Tak ada paksaan. You ada buat, you untung. Faham? So, 1, 2, 3 latihan. Sebenarnya kalau you fokus 1 hari pun boleh siap. Kalau pelajar ada masalah apa, contoh kamu tak hadir hari itu, lewat bangun lah, tak ada data lah apa, you bagi tahulah. You jangan diam-diam macam tu, nak protes lah apa, orang tak faham. Setakat ini, untuk hari ini tak ada quiz lah. Sebab saya belum habis, kita belum habis bab subtopik 1.4. Okay? At the end of subtopik 1.4, baru kamu akan jawab quiz untuk mengetahui ni lah. Okay? Kamu dapat tak menguasai kalau soalan objektif sahaja untuk subtopik itu. Saya harap pelajar faham, saya bukan marah tadi. Setiap pelajar lain-lain, saya faham. Tapi ingat, saya hanya ada satu harapan saja, iaitu apa yang saya harap itu semalam saya sudah beritahu dalam grup. Kalau sempat you bacalah. Saya buat mesej itu pun bukan sekejap saya nak buat. Saya kena fikir-fikir macam mana nak cakap supaya nak jaga hati, macam mana dah beberapa hari marah orang, dah komplain parent macam mana. You faham tak? Bukan senang nak jadi cikgu tau. Macam ini tak boleh, macam itu tak boleh. So please lah, berilah kerjasama. Kita saling memudahkan urusan. So, akhirnya you dapat kebaikan.
Ini satu proses. Kalau you dapat mengatasi kelemahan you diri kamu, kamu dapat menjadi seorang yang lebih tabah, lebih kuat, lagi gigih tekun. Saya rasa kamu telah membina karakter peribadi yang baik. Faham tak? Bukannya, lain kali saya tak ada kena-mengena nak tentang bidang kimia ni. Saya cincai lah. No, okay, remember, your attitude boleh menentukan you punya masa depan. Okay, itulah sikit-sikit nasihat saya. Okay, so terima kasih saya ucapkan kepada semua. Kita sampai ini saja ya. Okay, Raja. Ada apa, kita keep in contact lah. Jangan rasa takut ke apa. Saya ni jenis terus terang, saya dah cakap macam tu je, saya tak ada apa. Kan kamu pun kenal saya kan, macam mana orang saya. So, puas hatilah dengan pelajar-pelajar yang sangat bersemangat ni. Okay. Dari tahun lepas sampai tahun sekarang, semangat terus naik je. Teruskan. Yang baru mula, jangan you terus give up. Sama-sama ni. Sama-sama kita ada satu tujuan. Iaitu untuk SPM 2021. Jangan rasa kamu sangat rugi ke, masa sangat tergoban ke apa. Tak ada. Ingat, you invest yourself. You tengah melabur. You melabur lain kali, you akan dapat hasil. Kalau you tak melabur masa kamu sekarang, lain kali susah. Bukan senang cari kerja sekarang. Macam-macam boleh jadi. You tengok dunia dah lain lah. Jadi, I think education can secure your job lah. Kalau tidak, you saya tak tahulah. Ada orang tak belajar sekarang dah jadi rich, tapi sekarang dunia dah lain lah. So, saya harap pelajar, take every opportunity to learn. Don't give up. Move on. Keep going. All the best ya. So, teruskanlah seperti biasa setiap hari Sabtu. Kena hantar tugasan pada minggu itu. Jadikanlah satu tabiat, belajarlah, belajar. Supaya you dapat capai target itu. Dan tak menangguhkan kerja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Bye ya. Boleh left group.